Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua yang menonton. InsyaAllah petang ni kita bertemu lagi lah untuk satu sesi sembang petang. Satu program yang dulu saya kendalikan program sembang petang ni memang waktu PKP yang pertama. Jadi selepas PKP dah mula orang kata dah reda, kemudian masuk PKPB, PKPP. Jadi saya dah banyak keluar, jadi tak dapat buat program dah lah sembang petang ni. Tapi kali ni disebabkan PKP sekali lagi, dia menyebabkan saya rasa saya kena hidupkan balik lah program sembang petang ni. Dan saya terima kasih kepada semua yang mungkin pernah menonton sembang petang dan juga mereka yang pernah berada dalam channel YouTube saya, Suhailah. Baru-baru ni telah pun dapat sambutan balik daripada video-video program yang sebelum ni, Bual Bahasa, yang insyaAllah kita akan mulakan selepas daripada ni. Saya akan teruskan lagi program dalam setiap minggu. InsyaAllah selepas sembang petang, kita akan buat minggu depan Bual Bahasa, tetamunya daripada China juga, dan kemudian nanti kita akan sambung dengan sembang petang lagi. So untuk sembang petang biasanya tajuk-tajuknya adalah tajuk yang pelbagai lah, dia tak ada satu tajuk khas. Dan apa yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah berkenaan dengan satu tajuk, satu fakta. Ini adalah satu fakta yang mana akan saya kongsikan kepada semua. Fakta berkenaan dengan PKP 1.0, fakta pada tahun lepas. Bagaimana terjadinya begitu banyak kes perceraian yang boleh saya kongsikan terlebih dahulu kepada semua. Laporan akhbar. Sekejap saya tunjukkan sikit. Ini apa yang telah dilaporkan di dalam putusan Malaysia pada Ogos 2020. Lepas cerai luar mahkamah tak sah. Ini tajuknya lah. Ini adalah Ketua Hakim Syar'i ataupun Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar, menyatakan sebanyak 6,569 kes perceraian setakat 18 Jun. Maknanya daripada Mac sehingga Jun, sekitar 3, 4, 5, 6, hampir 4 bulan. Jadi berdasarkan statistik itu menyatakan bahawa begitu banyak kes, 6,569 kes perceraian. Ini sekaligus memperlihatkan kerapuhan institusi kekeluargaan pada masa ini. Ini adalah apa yang dilaporkan di dalam utusan. Dan begitu juga kalau kita tengok di sini bersama dengan saya, Tuan Muhammad Faizal Muhammad merupakan seorang peguam, peguam bela dan peguam cara, dan sama juga merupakan peguam syar'i yang layaklah bagi saya untuk membincangkan tentang tajuk perceraian, PKP punca ramai bercerai. Selamat datang Tuan Faizal. Oh, kita tak dengar suara tadi. Sekali lagi, tadi mikrofon mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat-sihat Alhamdulillah. Faizal ni sahabat saya, sahabat zaman universiti. Tapi Alhamdulillah, terima kasih lah kerana sanggup kata bersembang petang lah. Kita sembang-sembang lah. Satu tajuk yang bagi Faizal, saya sebenarnya lebih biasa panggil nama dengan nama samaran yang lain, tapi sebab kita bersiaran secara agak formal sikit, dia santai tapi formal jugalah. Tajuk ni tajuk formal. Jadi Faizal, bagaimana pendapat Faizal tentang lafaz cerai luar mahkamah ni yang tadi juga menceritakan PKP ni, boleh kita katakan secara mudahnya PKP punca ramai bercerai. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6,569 ni adalah, saya tak pasti statistik ni, mungkin daripada Mahkamah Syariah sepanjang 3 bulan. Sebenarnya nak kata banyak, saya tak pasti puncanya semua sebab PKP atau tak. Sebab kalau ikutkan, saya ada sikit tengok pada statistik daripada Jabatan Perangkaan, sebenarnya jumlah perceraian bagi orang Islam, saya ambil tahun 2017 dengan 2018. 2017 jumlah perceraian di kalangan orang Islam ialah 39,709 dan 2018 ialah 40,269 perceraian.
Jadi nak kata Tapi banyak itu saya untuk tempoh setahun Yang tadi tu untuk tempoh setahun Ya, Yang tadi ni setahun. untuk tempoh dalam 3-4 bulan kan? 3-4 RM6,000 bulan. Jadi saya rasa angka tu normal dan tak lari sebenarnya daripada jumlah yang tahun-tahun sebelum ni. Cuma disebabkan dia PKP, jadi pendaftaran tu mungkin ada tertangguh. Mungkin ada pihak isteri yang nak failkan cerai sebelum PKP tapi tak dapat failkan cerai. Jadi bila habis PKP, dia bawa semua sekali lepas PKP dan daftar. Itu jadi statistik pendaftaran lepas PKP tu tinggi. Jadi nak rasa numbers yang banyak disebabkan PKP, saya tak pastilah. Sebab mungkin sebab-sebab nak bercerai tu dah ada, cuma tak boleh nak daftarkan. Maknanya dia mungkin dah sebab-sebab untuk perceraian tu mungkin dah berlaku sebelum PKP lagi. Tapi disebabkan PKP, jadi data ni mungkin agak bercampur aduk lah. Maknanya bukan semata-mata hanya sewaktu PKP, tetapi apa yang mungkin berlaku sebelum PKP lagi tapi tak dapat difailkan. Betul. Dia membawa kepada, sebab selalunya kalau isu rumah tangga ni, dia nak develop jadi satu masalah rumah tangga, dia sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dia takkan semata-mata kerana PKP, dia agak sukar lah. Boleh berlaku tapi sukar. Dia biasa develop isu rumah tangga ni setahun, 2 tahun. Itu yang membawa kepada perceraian. Mungkin PKP tu dia trigger terjadinya perceraian. Kalau kata trigger, PKP tu boleh trigger, apa punca-punca mungkin yang menjadi penyebab dia trigger tu waktu duduk bersama ni satu rumah ni dalam tempoh 3-4 bulan? Dia satunya pasangan yang bercerai ni, dia memang masalah tu dah lama. Okey. Jadi saya bagi satu contoh lah. Satu contoh, suami ada perempuan lain, hubungan dengan perempuan lain kat luar. Benda tu dah tahu. Isteri pun mungkin dah kantoi, dah tengok mesej dan sebagainya sebelum ni. Tapi bila dia duduk serumah ni, dalam tempoh PKP, mungkin ada benda-benda yang lebih memanaskan isu tu. Mungkin dalam tempoh tu suami masih lagi berhubungan dengan perempuan lain, ataupun sebaliknya lah, bukan suami saja, isteri pun ada yang berhubungan dengan lelaki lain, bukan suami saja. Jadi mungkin lagi banyak rahsia terbongkar dalam masa PKP. Sebab duduk dalam rumah je, tak ada nak pergi mana. Mute. Selain daripada yang tadi kita sebutkan tentang mungkin perhubungan, ada hubungan 3 segi kan, cinta 3 segi ke, ada affair yang lain, hubungan luar dan sebagainya. Adakah kemungkinan juga faktor ekonomi penyebab orang kata duit ni antara yang memberikan kesan kepada kehidupan kekeluargaan? Okey, itu salah satu faktor jugalah. Mungkin dah, saya ambil contoh, mungkin dah setahun, 2 tahun, 3 tahun suami culas dalam menyediakan nafkah. Mungkin isteri ialah bersabar dan sebagainya. Tapi mungkin masuk PKP, hilang pekerjaan. Jadi tempoh yang panjang sebelum ni, isteri bersabar, tiba-tiba 3 bulan, 4 bulan langsung tak ada sebab tak ada kerja. Itu mungkin juga salah satu daripada faktornya lah. Itu pun saya rasa agak tak automatik lah. Saya rasa banyak faktor sebenarnya. Tapi nak membawa kepada tu, mungkin PKP, sebab tu saya kata mungkin PKP tu dia trigger isu tu. Isu nafkah tadi. Ya, dia bila melibatkan wang tu, dia soal nafkahnya, untuk anaknya, untuk isteri, untuk yalah belanja rumah kan. Banyak lagi lah hal-hal itu mungkin akan terkesan lah, yang kita tak boleh nafikan lah. Siapa pun kalau ada kesempitan wang ni, dia akan membawa kepada satu emosi yang tak stabil bagi kita ni. Itu kalau bagi manusia biasa memang biasa kan, kita akan jadi tekanan lain macam, anak minta itu ini sikit je pun kita dah melenting sebab kita tak ada duit. Dan itu
antara faktor-faktor, faktor-faktor ni bukanlah satu, maknanya faktor yang pelbagai yang terjadi. Tapi tak dinafikan juga mungkin juga ada perceraian yang dipakai disebabkan PKP, sebab PKP ni bangun pagi sampai tidur balik, mungkin selama ni kita keluar kerja kan, balik kerja penat tidur, kita tak discover habis perangai-perangai dan sikap-sikap pasangan. Mungkin dah satu hari kita tengok dia ni tak pernah tengok macam ni, tiba-tiba kat rumah duduk 24 jam, baru kita tahu ini rupanya perangai dia selama ni sebenarnya. Kita bayangkan 3 bulan 4 bulan kita macam tu, itu mungkin juga jadi salah satu faktor. Baru tahu suami macam ni rupanya, baru tahu isteri macam ni rupanya, dengan anak-anak lagi apa semua. Keadaan tu lah, keadaan PKP. Ya, keadaan PKP ni dia menambahkan mungkin masalah yang sedia ada kan. Kemudiannya bertambah pula rumit dengan keadaan ekonomi dan sebagainya kan. Tadi dalam berita utusan ada sebut tentang lafaz cerai ni. Mungkin ada di kalangan kita yang tak tahu tentang lafaz cerai, yang bila kita seorang suami melafazkan cerai di rumah, contohnya lah sewaktu PKP kan, kena pula mereka tak boleh bawa kes tu ke mahkamah ke. Kita tak tahu macam mana keadaan sekarang. Mungkin perlukan sedikit penjelasan daripada Faizal lah. Suami melafazkan cerai dekat dalam rumah, adakah perceraian itu terjadi? Maksudnya pada waktu itu sah cerai atau perlu juga pergi ke mahkamah? Yang ini sebagai maklumat kepada kita semua. Okey, untuk cerai yang dilafazkan di luar mahkamah, yang pertama, yang ni isu, saya tak perlu pergi panjang lah, isu soreh ke kinayah ke kan. Saya rasa ramai peguam ramai yang tahu, ataupun sikit saya share. Lafaz tu yang pertama kita kena tengok soreh atau kinayah. Soreh yang jelas lah, aku cerai kau talak satu ke, aku ceraikan kau ke, jatuh talak satu ke. Ada pun yang kinayah, yang lafaz yang tak jelas, kita tak ada apa-apa lagi, aku lepaskan kau balik rumah mak mentua mak engkau, hubungan kita habis kat sini, contohlah. Yang tu kinayah yang memerlukan kepada pengesahan. Tapi untuk yang soreh pun kena disahkan di mahkamah juga, sebab perceraian perlu didaftarkan. Bukan kata kita sendiri buat keputusan jatuh tak jatuh. Walaupun kita kata jelas saya sebut aku ceraikan kau talak satu, tetap kena pergi memfailkan pengesahan di mahkamah supaya cerai tersebut boleh didaftarkan. Dan sepanjang PKP, rasanya untuk kes-kes yang urgent, mahkamah syariah, kalau di Melaka untuk kes-kes yang urgent seperti lafaz cerai, masih boleh difailkan, masih dianggap kes yang urgent dengan perakuan segera lah, boleh memasukkan permohonan dengan perakuan segera dan boleh didengar di mahkamah. Okey, kalau dari segi PKP kali ini, mahkamah masih lagi menerima kes-kes baru untuk didaftarkan lah. Ya, kes-kes yang urgent. Yang urgent. Contoh urgent tu macam mana? Contoh tadi satu, pengesahan lafaz cerai. Pengesahan lafaz, okey. Hak jagaan sementara yang memerlukan, yang hendak dimohon secara SPT lah, secara sebelah pihak. Yang urgent lah, melibatkan nyawa anak, menyebabkan keselamatan anak, kes itu mesti dianggap urgent lah. Ataupun apa-apa pembekuan harta yang perlu dengan segera. Kalau dibandingkan dengan yang PKP pertama dulu, memang kes tak berjalan langsung ya? PKP pertama dulu saya rasa tutup, tak ada pendaftaran langsung. Oh, jadi dekat situ mungkin dia menambahkan lagi bilangan tadi tu. Ya, itu mungkin dia tertunggak 2-3 bulan tu. Bila habis PKP dia boleh daftar je, semua sekali daftar sekaligus. Itu yang statistik saya rasa 6,000 lebih tu dia pembawakan daripada yang sebelum-sebelumnya lah. Maknanya dia kalau kita bandingkan dengan PKP 2.0 ni, 2021, maknanya PKP kali ni bagi kes-kes yang memang perceraian tu mungkin persetujuan bersama yang mudah lah ya. Kes-kes yang mudah, yang segera, yang itu boleh didaftarkan dan diselesaikan dengan cepat lah. Betul.
Okey, di sepaham saya ada setengah mahkamah dia buka sampai daripada pukul 9 pagi sampai 1 tengah hari je. Sekarang ni untuk Mungkin PKP 2. dia sebenarnya operasi mahkamah syariah ni berbeza-beza mengikut negeri. Okey. Ada yang buka kaunter saja pun ada. Tapi bukan untuk pendaftaran dah, kecuali kes-kes ejen tadi. Ada yang bersidang, ada yang online, bersidang atau berbicara secara online pun ada. Cuma sistem tu tak keseluruhan lah, dia tak sekata, tak seragam antara negeri-negeri. Okey, Keputusan pun negeri mahkamah syariah. Kau Faizal boleh bantu kita lah, mungkin di antara kita ni ada yang tak tahu, mungkin ada dalam proses mengesahkan perceraian ataupun ada kes-kes yang melibatkan perceraian ni, terutama dalam PKP ni. Kalau boleh Faizal kongsikan kepada kita dia punya flow dia, maknanya macam mana perjalanan satu-satu kes. Kalau kata kita terjadi di dalam keluarga, na'udzubillah min zalik, ataupun sesiapalah yang berada dalam situasi yang agak memeritkan, di mana terlafaznya cerai dalam rumah mereka, bagaimana prosesnya? Kalau kata daripada rumah tu sampai ke mahkamah, sampailah habis selesai tu, boleh tak diterangkan sikit? Okey, dia sebaik saja kita ada lafaz, ataupun kita ragu-ragu sama ada jatuh ke tak jatuh ke, jadi ke tak jadi lafaz tu. Bila kita rasa ada lafaz saja, kita boleh terus pergi ke mahkamah syariah kalau memfailkan sendirilah, nak failkan sendirilah. Kalau tak melalui peguam, kalau nak melalui peguam, jumpa peguam je lah, peguam akan uruskan. Jadi pergi ke kaunter mahkamah syariah dan maklum pada kaunter untuk failkan kes pengesahan cerai. Dan kaunter akan bagi satu checklist lah, mana semua apa yang dokumen yang diperlukan, dan contoh permohonan pun dia akan bagi untuk difailkan. Lepas tu kita boleh isi borang yang diberi itu, sediakan dokumen-dokumen, file, buat bayaran, dan mahkamah akan tetapkan tarikh untuk sebutan ataupun pendengaran terus lah. Dan masa pendengaran tu nanti tarikh tersebut datang bersama isteri, dan mahkamah akan tanya beberapa soalan untuk mengesahkan. Kalau lafaz yang kinayah, mahkamah akan tanya sama ada niat, bermaksud cerai ke tak. Kalau lafaz yang soreh tu, selalunya kalau jelas sebut cerai, mahkamah tanya je lah betul ke lafaz. Kalau betul, jatuhlah talak. Dan mahkamah putuskanlah. Tapi pihak-pihak boleh rujuk di depan hakim pada saat dan ketika itu juga. Ada setengah negeri kena failkan juga rujuk berserta dengan permohonan pengesahan lafaz tu. Oh, maksudnya kalau selepas dah disahkan kemudian buat keputusan sebenarnya tak nak bercerai, dia boleh terus rujuk. Kalau maksudnya kalau tak cerai tak rujuk lah. Tak ada rujuk. Kalau disabitkan cerai, boleh mohon untuk rujuk di hadapan hakim yang sama. Okey, kalau rujuk cerai berlaku waktu PKP contohnya, dan dalam tempoh itu juga dia kemudiannya rujuk sendiri tanpa didaftarkan dahulu pengesahan. Sama juga kalau macam tu proses dia sama juga, kena failkan pengesahan rujuk. Wah, itu maklumat yang patut diketahui, sebab kadang-kadang kita fikir, kita pernah dengar dari segi hukum kata antaranya mungkin apabila bersama, maknanya bersetubuh kembali, jadi ianya dikira sebagai salah satu dalam bentuk kinayah rujuk tu. Ya. Boleh tak komen sikit tentang hal ni? Kalau selalunya di mahkamah dalam PKP tu katakan dia dah sebut cerai, lepas tu kemudian bersama, adakah dikira rujuk? Rujuk ni pun mahkamah akan lihat sebagaimana cerai tadi juga. Sama ada kataan, perbuatan. Bila kita failkan pengesahan rujuk, mahkamah akan tanyalah sesuatu perbuatan yang kita buat tu adakah berhasrat atau bermaksud untuk rujuk. Dan mahkamah tanya ada tak lafaz rujuk. Selalunya kalau tak ada lafaz pun mahkamah akan maklum untuk lafaz kat situ dan
jadilah rujuk balik. Jadi maknanya memang tidak atau tidak untuk orang kata menjelaskan hal libatkan hukum ni, dia kena juga pergi mahkamah walaupun kata dia kena sahkan dia undang-undang syariah kat Malaysia ni, kita kena faham ada two sides, ada dua bahagian. Yang pertama hukum syarak, yang keduanya satu lagi ialah undang-undang pentadbiran keluarga Islam. Jadi dalam apa hal pun, termasuklah nikah poligami, nikah dekat selatan Siam kan, hibah ke ataupun apa-apa lain, kalau walaupun hukum syarak tu telah dipenuhi, syarat-syarat, rukun ni semua dah lengkap, tapi ia tetap kena didaftarkan di mahkamah atas sebab ianya mesti ditadbir oleh undang-undang pentadbiran keluarga Islam. Kalau tak ada, kita tak ada rekod, kita tak ada satu, kalau berlaku lagi cerai lepas ni, berapa talak yang telah jatuh kan. Kalau dah talak 3, kalau talak lagi macam dah habis talak 3, mana boleh rujuk lagi. Jadi perlu untuk rekod tu jelas. Ini fakta yang penting diketahui oleh semua. Kepada semua yang menonton, mungkin ini kali pertama kita tahu tentang hal ini. Betul dari segi hukum, hukum kita tahu dari segi hukum, tapi dari segi pentadbiran, dari segi perundangan itu pun kena diambil peduli sebab rekod-rekod rasmi ini penting untuk urusan-urusan yang akan datang kita tak tahu kan. Semua kita tengok macam orang berpoligami, nikah poligami tapi berkahwin isteri kedua tu contohnya dekat Naratiwat, dan dia tak daftarkan nikah tu di Malaysia. Dari segi nikahnya sah, ada wali, ada wali hakim kat sana, ada saksi orang Siam kat sana lah, cukup lengkap. Sijil nikah pun dikeluarkan oleh Jabatan Negara, tapi dia tak daftarkan nikah tersebut di Malaysia. Nikahnya sah, tapi apabila berlaku kematian di pihak suami, isteri yang nikahnya tak didaftarkan tadi tak boleh nak tuntut harta pencarian, anak-anak tak boleh nak, akan ada masalah pendaftaran anak-anak nak sekolah ke nak daftar, nak ada IC ke, nanti akan ada masalah. Anak-anak nak kahwin nanti ada masalah. Jadi dari segi pentadbirannya tak boleh, tak ada sistem, tak ada rekod dalam sistem kerajaan. Okey, jadi itu jelas bagi saya, ia jelas untuk kita semua. Memang apa pun terjadi, contohnya dalam PKP ni kalau bercerai dilafazkan secara orang kata kinayah ataupun secara sorih, secara jelas ataupun secara apa, kalau kinayah ni apa dalam bahasa Melayu kita sebut dia bahasa kiasan lah, bahasa kiasan ke ataupun mungkin SMS kan, yang sekarang dah melalui SMS, dan mungkin ada cara-cara yang lain yang kita pun tak pasti ada jatuh cerai atau tidak. Yang itu memang sudah semestinya biasa orang akan pergi ke mahkamah. Tapi yang pasti pun kita pasti bercerai pun kena bawa ke mahkamah. Itu adalah prosedur yang penting kita tahu sebagai umat Islam. Di Malaysia ni kita ada undang-undang pentadbiran keluarga Islam tu. Okey, kalau dalam pengalaman Faizal lah sendiri, punca yang orang kata paling biasa terjadilah dalam perceraian ni, punca utama dia apa? Kebanyakan ini saya tak ada statistik lah, cuma berdasarkan kes-kes saya sendiri lah. Kebanyakannya, yang pertama biasanya nafkah lah, penyediaan nafkah oleh suami. Yang keduanya hubungan dengan pasangan, ada hubungan dengan orang lain. Itu antara dua faktor yang tinggi jugalah. Kebanyakan alasan-alasan fasah yang dipailkan oleh isteri akibat nafkah, curang dan pukul. Pukul pun boleh tahan juga. Dan ada kes yang kalau suami dipukul isteri? Ya, ada. Memang ada. Suami kena pukul pun ada. Cuma suami ni jarang lah dia nak hebohkan dia kena pukul. Malu lah agaknya kan. Cuma ada, memang ada suami yang dipukul oleh isteri.
didera secara mental oleh isteri pun ramai. Sebab perempuan ni kalau dia membuat perancangan, dia punya perancangan lebih licik daripada lelaki sebenarnya. Dia lebih teratur dan tersusun lah. Jadi kadang-kadang ini bukan saya nak kata orang perempuan ni ramai yang jahat ke apa, tak. Sebab kadang-kadang suami ni dia dah sedar tu dah saat akhir dah, rupanya dia dah kena game. Kan? Dia berbanding ke perempuan ni awal-awal dia dah detect lelaki ni suami nak game dia. Lelaki ni lambat sikit. Selalunya macam tu lah. Saya pernah ada satu kes warga Kemboja, dia kahwin dengan orang Malaysia. Disebabkan dia warga asing, dia terpaksa daftarkan perniagaan, aset dia semua atas nama perempuan, atas nama isteri lah. Jadi isteri dia plot something lah, sampai dia bergaduh apa semua, bercerai. Dan ketika bercerai, semua harta dia, akaun dia semua, perniagaan dia, rumah, kedai, restoran, semua atas nama isteri. Okey, bagi kes yang setengah yang baru-baru ni, saya ada juga beberapa kenalan yang dia dapat surat. Dia dapat surat, mahkamah minta untuk datang majlis suluh. Mungkin ada di kalangan kita pun pernah dengar nama suluh tu. Boleh terangkan sikit tentang suluh ni tak? Okey. Untuk suluh ni satu proses. Kalau kat mahkamah sivil lebih kurang macam mediasi lah, mediation. Cuma suluh ni satu proses mediasi, satu proses perbincangan di mahkamah syariah yang melibatkan pihak-pihak, tak melibatkan peguam, tak melibatkan hakim. Tujuannya adalah untuk kalau ada persetujuan yang boleh dicapai sebelum kes berlanjutan ke peringkat pembicaraan. Kalau ada persetujuan, ini akan direkodkan. Kes selesai setakat suluh saja. Tapi untuk kes perceraian tak ada suluh sebenarnya. Suluh ni lebih kepada kes-kes selain perceraian lah. Nafkah anak, harta sepencarian, hadanah, itu ada suluh. Tapi untuk perceraian ni, fasah, taklik ke yang lain-lain jenis perceraian tak ada suluh. Cuma dalam perceraian di bawah Seksyen 47, perceraian secara persetujuan bersama, sekiranya ada satu pihak tidak bersetuju untuk bercerai, dia akan dibawa kepada majlis hakam. Hakam ni satu proses dalam perceraian di bawah Seksyen 47 lah. Dia tak berbentuk suluh, tapi dia perbincangan juga. Dan ada proses-proses hakam yang panjang juga lah. Jadi majlis hakam dan juga majlis suluh ni dua proses yang berbeza ke atau sama, hanya beza dari segi nama saja? Tak, dia dua proses yang berbeza. Okay, boleh terang sikit tentang hakam tu? Mungkin ada bila orang nak bercerai ni, adakah dia mesti melalui hakam tu dulu baru pergi kepada perbicaraan ataupun ada pilihan? Okey, selalunya apabila satu pihak, contoh isteri memfailkan permohonan perceraian di bawah Seksyen 47 untuk dia kata nak bercerai secara bersama lah, secara persetujuan, bunyinya macam tu lah. Tapi bila sampai di mahkamah, suami hadir dan menyatakan kepada mahkamah bahawa dia tak setuju untuk bercerai. Okay? Jadi bila tak setuju untuk bercerai, hakim akan minta pihak-pihak melantik wakil daripada setiap seorang lah. Isteri wakil, suami lantik seorang wakil, dan ini adalah hakam keluarga yang akan didengar di hadapan pegawai Jabatan Agama Islam. Okay. Dan laporan daripada proses hakam yang ini akan dibawa kepada hakim. Dan setelah selesai hakam keluarga, sekiranya tak boleh nak selesai juga, pihak-pihak juga tak boleh nak teruskan, tak boleh nak capai sepakat untuk bercerai, dia akan pergi kepada proses hakam mahkamah. Dan hakam mahkamah ni akan dilantik seorang untuk mewakili pihak plaintiff dan seorang lagi untuk mewakili pihak defendant daripada pegawai mahkamah lah. Dan hakam ni akan hantar laporan pada hakim, dan hakam ni dia ada kuasa untuk menjatuhkan talak sekiranya dapati perkahwinan tu membawa lebih banyak kemudaratan.
Okey. Fahamlah, maknanya kita dekat sini kadang-kadang asalnya nak persetujuan bersama untuk cerai. Tapi bila dah depan mahkamah boleh jadi perasaan tu rasa Ya. macam tak nak pula kan. Ya. Tadi Tuan Faizal ada sebut tentang bila berlaku perceraian ni, dia tidak semestinya menggunakan peguam. Maknanya boleh kita filekan sendiri. Betul ya? Ya, betul. Sebenarnya boleh file sendiri. Cuma ada perkara-perkara yang berkaitan dengan prosedur yang mungkin berbangkit dalam proses tu yang mungkin susah untuk difahami lah. Kalau straight to the point saja mungkin mudah. Sebab kadang-kadang ada setengah pihak setuju cerai, tapi ada beberapa benda, ada perkara yang dia tak boleh tak dapat persetujuan semasa perceraian. Contoh, isteri file perceraian. Bila bercerai, kadang-kadang bila ada peguam boleh bagi nasihat, advice yang boleh direkodkan sekali dengan nafkah anak, mut'ah, edah, yang boleh direkodkan sekali dengan perintah perceraian. Jadi kat situ mungkin bagi orang awam dia tak berapa tahu macam mana nak buat lah. Tapi peguam mungkin ada lah proses-proses perbincangan yang dia boleh gunakan supaya benda tu boleh dimasukkan dalam perintah perceraian. Khususnya bagi mereka yang penyelesaian bersama, persetujuan bersama ni, dia lebih mudah lagi kalau ikutkan, kalau kata dia tak perlu guna peguam. Tapi disebabkan adanya tuntutan tambahan, lanjutan daripada tu, mungkin yang itu dia tak tahu kan. Okey, baik. Apa nama, nampaknya ada komen-komen ni kawan-kawan juga ni. Kita punya kawan-kawan Amras ada, Ridwan Ibrahim, Mas Raider, Bukhari, Abdullah Techo, semua mengucapkan bagi salam dan juga ni semua memang orang hebat juga ni. Dan mungkin nanti kita jemput mereka jugalah untuk bercakap, berbual semang-semang petang ni. Kita sambung lagi tentang kes perceraian ni kan. Kes perceraian, kalau tadi tajuk kita memang PKP, tapi kalau secara umumnya kita pasal perceraian ni, hak melapangkan cerai itu pada suami kan. Jadi dalam dia menguruskan rumah tangga ni, terutama kalau kita sentuh balik tentang PKP ni, menguruskan rumah tangga kala PKP ni begitu banyak cabaran dia kan. Jadi apa yang patut diwaspadai bagi seorang lelaki seperti kita ni, pemimpin keluarga ni, lelaki, apa yang patut kita jaga-jaga dalam keadaan kita walaupun dihujani dengan macam-macam tekanan? Yang pertamanya, jangan melazimi perkara-perkara berkaitan dengan cerai. Jangan pernah langsung terfikirlah, kalau boleh padam perkataan cerai itu daripada kamus hidup kan. Dia sebab kadang-kadang jadi kebiasaan, datang melintas ke kan, aku ceraikan. Kalau boleh jangan langsung, sebab kita lelaki ni dia punya cool boleh tahan lagi. Sebab kalau perempuan kalau boleh cerai 30 kali pun dia nak cerai 30 kali je. Sebab tu Allah bagi kuasa cerai tu pada lelaki. Jadi antaranya itulah, jangan melazimi apa-apa, jangan senang sangat terlintas apa-apa bab perceraian, kan. Dan yang kedua, cuba dapatkan nasihat daripada orang yang sama ada bertauliah ke atau orang berpengalaman dalam bidang lah. Jangan tanya orang yang tak tahu, tapi kawan dia selalu cerita, kawan aku dulu ada macam ni juga kes dia. Sebab setiap kes tu berbeza antara satu sama lain. Ini yang banyak berlaku dalam, sebut jugalah sikit, dalam kes poligami. Apabila isteri pertama dapat tahu suami dah kahwin lagi satu, dia suka minta cerai. Sebab dia suka tanya makcik dia suka tanya kawan dia. Sedangkan dengan nak minta cerai pada suami kerana suami kahwin lain, dia dah hilang banyak hak-hak dia sebenarnya. Hak mewarisi harta suami dia hilang, nafkah dia tak akan dapat lagi kan. Jadi cari orang yang bertauliah, kalau boleh peguam lah, untuk dapatkan nasihat yang betul. Lepas tu biasalah dari segi psikologi, dari segi kaunseling, hati mau kena kental sikit lah lelaki ni. Sebab
Macam tadilah balik pada yang pertama tadi. Kita jangan mudah sangat. Jangan lazim sangat dengan benda-benda cerai ni. Sebab kita sibukkan diri. Sebab tu orang tua dulu, bila isteri beletih dia keluar rumah pergi minum kopi, pergi isap rokok. Dia tak berlawan kat situ kan. Dia keluar, pergi isap rokok, jumpa kawan, minum kedai kopi apa semua. Petang balik dah okey dah. Kalau dia duduk lawan, bertekak, memang takkan menang. Lama-lama, isteri dia suka minta cerai. Ceraikan saya. Lama-lama, kau nak sangat. Itu yang jadi. Kalau boleh tengah-tengah panas bergaduh tu, kita lah sebagai suami, undur diri kejap lah. Pergilah keluar kejap, start motor pergi mana-mana. Dalam PKP ni dia tak dapat minum kopi. Minum kat luar rumah pun boleh lah. Kalau dalam zaman PKP ni, kalau jadi macam tu, tak boleh makan kat kedai, belilah minum dalam kereta. Kita kena buat sesuatu kan. Jangan benda lain. Yang tu penting tu. Maknanya kita jangan mudah untuk melafazkan cerai lah. Bagi seorang lelaki tu. Betul. Dia bukan bahan permainan lah soal cerai ni kan. Ya. Sebab selalunya orang ni bila dia masa dia marah tu dia rasa nak lafaz. Tapi bila dah terlafaz tu, dia akan datang rasa satu penyesalan yang besar. Walaupun talak satu. Orang kata kalau kerja kerajaan tu rekod tak cantik lah. Kalau dah jatuh satu talak kan, dia akan kekal dalam sijil nikah. Sijil tu dia tak jadi sijil nikah lagi dah. Dia akan jadi sijil rujuk. Macam mana tu? Macam mana? Boleh terangkan balik. Maksud sijil nikah tak jadi sijil nikah macam mana? Okay. Apabila kita jatuh talak dan kita rujuk balik, kita punya sijil nikah dengan isteri kita tu, dia tak akan namanya sijil nikah lagi. Dia akan jadi perakuan rujuk atau sijil rujuk. Selama-lamanya? Selama-lamanya. Oh, dia macam satu rekod jenayah lah macam rekod. Kalau kerja kerajaan, rekod tak cantik lah. Oh, rekod tak cantik lah maknanya. Maknanya dia tak akan ada lagi namanya sijil nikah. Dia akan ada perakuan rujuk atau sijil rujuk. Baik, jaga-jaga wahai lelaki yang bergelar suami ya. Walaupun keadaan kita dalam keadaan PKP sekarang ni, apa juga cabaran, tekanan yang kita hadapi, jaga-jaga dengan ungkapan untuk bercerai ni. Ada satu soalan daripada sahabat kita dekat sini ya. Assalamualaikum, saya nak tanya. Andai kata berlaku lafaz talak di luar mahkamah, lalu difailkan ke mahkamah, adakah mahkamah akan meminta agar si suami tadi melafazkan semula lafaznya tadi? Ataupun pihak mahkamah akan soal siasat tentang lafaz yang dah dilafazkan di luar mahkamah tadi? Maknanya soalannya tadi, adakah hanya minta lafaz semula ataupun soal siasat dulu? Okey, kalau pengesahan lafaz yang telah dilafazkan di luar mahkamah, mahkamah hanya tanya perkataan yang telah dilafazkan itu saja. Dia takkan tanya, dia kata-kata lafaz lagi sekali, tak ada. Sebab kalau lafaz lagi sekali, dia akan jadi jatuh lagi sekali talak. Okey. Untuk persetujuan cerai di bawah Seksyen 47 tadi, ya, mahkamah akan suruh dia lafaz. Aku ceraikan nama sekian-sekian dengan talak satu. Itu lafaz dah. Tapi untuk pengesahan lafaz, cuma dia sahkan betul ke lafaz yang diikrarkan dalam affidavit atau penyata tuntutan tu, betul ke macam ni kamu lafaz? Betul, lafaz. Mahkamah putuskan jatuh talak, jatuh talak. Okey, untuk mengelakkan kekeliruan, maknanya kalau persetujuan bersama untuk bercerai, dia tak lafaz lagi lah maknanya. Betul tak? Dia memohon kalau untuk bercerai secara persetujuan. Betul. Ya, dia lafaz di depan hakim. Maknanya dia tak lafaz pun kat rumah. Tak terjadi di luar mahkamah. Ya, betul. Okay. Maknanya kalau sebenarnya sebenarnya Seksyen 47 tu adalah prosedur yang betul untuk bercerai. Lafaz di luar mahkamah ni ialah lafaz tanpa kebenaran. Sebab tu bila orang lafaz luar mahkamah, dia akan dikenakan denda sebab lafaz tanpa kebenaran mahkamah. Okey, maknanya setelah disahkan perceraian, dia juga kena bayar pula denda. Ada denda dia. Okey, baik. Besar ke dendanya tu? Tak ada. 1,000 ke 500? 1,000 kot. 1,000 1,000 pun antara jumlah yang besar jugalah.
PKP ni pun kita income pun RM1,000 Betul. juga. Maknanya satu jumlah yang besar juga tu. Okey, baik-baik. Jadi cerita pasal cerai ni kan, cerita pasal cerai ni biasanya orang akan bincangkan tentang hak perempuan kan. Ada tak hak-hak lelaki bila berlakunya perceraian yang patut seorang lelaki tahu? Lelaki ni selalunya dari segi harta sepencarian, hak-hak dalam penjagaan anak atau akses pada anak, dan mungkin juga ada hutang-hutang dalam perkahwinan yang dibuat antara dengan isteri semasa dalam perkahwinan. Itu pun mungkin kalau ada bukti yang kukuh boleh dituntut hutang-hutang. Contoh buat personal loan, isteri pakai nak berniaga, samalah isteri pun boleh tuntut benda yang sama. Maknanya sama juga kalau isteri diizinkan bekerja, kemudian isteri membeli, contoh katakan dia membeli rumah ke membeli apa-apa aset kan, adakah itu juga termasuk dalam harta sepencarian bersama suami? Suami boleh harta sepencarian dia panjang sebenarnya benda tu nak kita discuss. Cuma satu, kalau definisi dia, yang pertama beli dalam perkahwinan. Yang kedua ada, yang keduanya ada harta yang dibeli di luar perkahwinan tapi dibawa masuk ke dalam perkahwinan tapi diusahakan bersama oleh pihak-pihak, pun boleh jadi harta sepencarian. Tapi apa pun dia akan balik kepada sumbangan pihak-pihak kepada harta tersebut dalam pemperolehan harta tu ataupun memajukan harta tu. Tengok sumbangan lah, itu paling penting sebenarnya. Kalau cuma berbeza sikit lah suami dengan isteri ni, dari segi sumbangan ni, isteri ni dia ada sumbangan langsung dan tak langsung lah, direct and indirect contribution. Langsung tu maksudnya of course lah dia keluarkan duit, beli rumah, bayar sama-sama dengan suami. Kalau tak langsung tu dia ada dari segi tenaga dia gunakan untuk uruskan anak, uruskan suami, basuh pinggan mangkuk semua kan. Jika dibuktikan tak ada orang gaji, memang dia yang buat kerja tu, itu pun dikira sebagai sumbangan tak langsung. Cuma suami ni dia agak macam rumah, ada setengah-setengah kes mahkamah mengambil kira sumbangan suami ni sebenarnya tanggungjawab suami. Ada juga macam tu. Suami kata saya ada bayar rumah ni, sedangkan pada kita tu rumah tu adalah rumah keluarga, rumah kelamin lah kita panggil. Mahkamah akan kata, ada keputusan mahkamah kata yang kamu bayar bulan-bulan tu bukan sumbangan kamu tapi tanggungjawab kamu menyediakan tempat tinggal untuk keluarga. Jadi ada banyak perkiraan lah dalam harta sepencarian. Bila Faizal sebut tadi kan, ada hakim yang memberikan pendapat yang begitu dan kemudian buat keputusan bahawa itu adalah tanggungjawab suami. Tadi juga ada Tuan Faizal sebut bila kita terjadi masalah dalam keluarga rumah tangga, kita tanyalah orang yang expert, antaranya peguam lah kiranya kan. Jadi dekat situ saya nampak ada tadi bila kita katakan ada hakim mengatakan sekian, ada hakim yang lain mengatakan sekian. Sekian-sekian. Jadi berbalik kepada yang Faizal sebut, setengah kita ni, masyarakat kita suka tanya pada ahli keluarga lah, siapa yang pernah ada cerai, dan kemudiannya dia kata dia tu boleh dapat, kenapa saya tak dapat? Jadi soalan saya, adakah satu-satu kes tu, yang ini penting juga untuk diketahui oleh orang awam, satu-satu kes tu bila diputuskan ceritanya sama macam cerita kita, adakah kita akan dapat keputusan sama seperti mana yang dapat pada kes yang terdahulu? Yang pertama kita faham Mahkamah Syariah di Malaysia berbeza-beza bidang kuasa mengikut negeri. Jadi itu saja kemungkinan ada perbezaan di situ. Dia berbeza-beza bidang kuasa mengikut negeri. Jadi yang keduanya, Mahkamah Syariah tidak terikat dengan Doctrine of Binding Precedent. Keputusan mahkamah yang lebih tinggi tidak mengikat keputusan mahkamah yang lebih rendah.
Tapi dia boleh dijadikan sebagai panduan sajalah. Jadi tak mustahil hukum berbeza-beza. Cuma kalau tak ada kes yang pada pendapat satu pihak keputusan mahkamah itu tidak betul ataupun mahkamah tersalah dalam membuat keputusan, sedangkan ada satu kes lain yang mahkamah ada putuskan secara berlainan, maka pihak-pihak tu boleh buat rayuan lah ke mahkamah yang lebih tinggi dan boleh gunakan kes tersebut sebagai panduan. Jadi ada proses rayuan dia. Cuma mahkamah syariah ni dia tidak terikat dengan keputusan mahkamah yang lebih tinggi atau mahkamah yang sama dengan. Maknanya dalam kes yang sama, walaupun katakan mahkamah setara, kedua-dua mahkamah rendah yang sama, tapi hakim lain-lain pun boleh memberikan keputusan yang tak sama. Walaupun kesnya ada. Ya, ada kemungkinan yang berlaku. Tapi saya percayalah kebanyakannya hakim ni dia ada merujuk kes-kes terkini. Saya rasa kalau ada perbezaan pun dia tak jauh. Jadi ini fakta yang penting untuk kita kalau berurusan dengan mahkamah syariah. Kita kena tahu setiap kes tu dia unik lah maknanya. Sebab dia ada keputusan dia tersendiri. Sebab itu juga dia perlukan peguam untuk memberikan pandangan dan juga tunjuk ajar. Jadi betul. Kalau kita terutamanya dalam kes-kes melibatkan harta lah, itu agak saya rasa itu memang perlu lebih baik pakai peguam. Dia kes yang maksudnya rantaian lah ni kan, daripada cerai kemudiannya akan bawa kepada harta. Betul. Kan? Dan kes cerai ni, kalau berbalik cerita cerai kita ni, dia tidak, kita tak boleh elak ini adalah isu komunikasi ya. Maknanya hubungan antara suami dan isteri, sebab nanti akhirnya dia akan membawa pada suami itu yang akan melafazkan. Dan komunikasi ini, adakah boleh kita katakan kalau dijaga komunikasi, insyaAllah lah, maksudnya hubungan dalam keluarga tu akan lebih baik lah. Betul lah tu. Masalah komunikasi pun antara perkara yang besar. Tapi komunikasi ni selalunya dia terjadi, masalah komunikasi ni dia terjadi disebabkan isu-isu yang terjadi dalam rumah tangga. Contoh, bila suami dia dapati ada hubungan dengan perempuan lain, isteri terus mendiamkan diri. Bila tahu suami tanya kenapa, dia tak nak cerita. Kan, biasalah perempuan, lelaki pun ada cara dia. Isteri tanya buat tak tahu. Tapi punca dia mesti ada sebab, disebabkan isu rumah tangga tertentu. Contoh, nafkah tak cukup. Daripada berbincang, satu pihak ambil tindakan untuk diamkan diri dan pendam. Pada dia tak cukup kan. Tapi itu yang wujudnya masalah komunikasi sebenarnya. Dia takkan ada tiba-tiba je isteri tu tak nak bercakap, suami tak nak bercakap. Dia mesti ada isu yang menyebabkan masalah komunikasi. Okey, jadi memanglah dia komunikasi tu adalah untuk kita menyampaikan maklumat, tapi dah ada masalah lain. Jadi dia cakap pun dia rasa macam malas cakap dah kan. Dan ialah memang kalau katakan bukan kata hubungan keluarga je, hubungan sosial kan. Bila kita komunikasi tak berkesan tu memang akan mengganggulah hubungan kita tu. Dan jadi juga kadang-kadang faktor yang jadi masalah komunikasi ni pun keluarga lah, tu yang paling penting sebenarnya. Keluarga kedua-dua pihak tu yang selalu jadi, yang ada jadi pun bila keluarga campur tangan. Sebab tu keluarga ni kalau nak campur tangan, biar ke arah membina lah. Jangan semakin memecah belahkan. Kan? Maknanya terutama dalam hal kita bincangkan PKP, bila kita pun tak berjumpa dengan orang luar dan kita pun banyak merujuk kepada hanya dalam lingkungan kita keluarga lah. Terdekat. Keluarga terdekat. Dan akhirnya kadang-kadang tindakan tu mengeruhkan lagi keadaan. Betul. Sebagai contoh lah, suami ni ada masalah. PKP ni tak ada income dan sebagainya kan.
adik ipar dia, isteri punya adik lah, telefon dia tanya kenapa kakak dia tak makan tak cukup apa semua. Ini benda-benda yang menyebabkan pihak-pihak ni renggang. So, saya kata kalau nak campur, daripada dia tanya kenapa tak kakak dia tak makan, baik dia tanya ada apa-apa dia boleh bantu ke tak. Saya kata cara nak campur tu pun kena betul lah. Maknanya kalau ahli keluarga nak membantu, bantulah dengan cara yang bukan mengeruhkan lagi, bagi satu solusi yang lebih baik lah. Betul, betul. Dari segi macam contoh masalah kewangan tadi kan. Masalah kewangan kita bantulah dari segi kewangan kalau kita mampu. Ya, Kalau tak bagi kerja ke kan? Yang baik lah kan. Ya. Ataupun perkenalkan dengan rakan-rakan yang kita kenal macam Tuan Faizal ke. Perkenalkan dengan orang peguam-peguam yang mungkin kita kenal. Kita ada kenal. Kenalkan pula pada ahli keluarga kita kan. Betul. Dia family ni dia sensitif. Bila kita pun sama, kalau kata adik ipar kita sound kita dengan isteri kita akan rasa dia punya perasaan tu, rasa adik kau sound aku macam ni kan. Kita tak kena elak lah, kita mungkin terasa lah. Dan lama-lama dia akan keruh. Kita pun simpan. Itu jadi timbul kepada masalah komunikasi tadi tu. 2.0 kita tak tahu berapa lama. Tapi kalau PKP tahun lepas kita 3-4 bulan kan, hampir 4 bulan kan. Jadi itu adalah satu tempoh yang lama dan kali ni agak sedikit longgar sebab dah ada pengalaman kan. Jadi mahkamah-mahkamah pun faham saya ada seperti mana yang Tuan Faizal sebut tadi, memang meneruskan juga proceeding kes-kes yang mendesak lah, kes-kes penting. Jadi dia tak ada masalah lah. Cuma kita ada satu soalan yang Ridwan Ibrahim tanya, Tuan Faizal dan Suhad dah kahwin ke belum? Yang ini memang ditanya oleh orang yang dah tahu jawapannya. Jadi saya ingat itu antara soalan yang biasa ditanya Cik Faizal bila kata jadi peguam sewaktu belum berkahwin, tapi mengendalikan kes-kes orang berkahwin cerai. Itu ada terjadi tak pada Faizal? Dia masa sebelum kahwin dulu jadilah, dah kahwin ni pun jadilah. Dia dua aja. Yang pertamanya dia melibatkan pengendalian undang-undang dan hukum syarak. Undang-undang dan hukum syarak ni benda yang dah tertulis. Tak kahwin pun benda yang sama juga. Yang keduanya yang paling penting yang melibatkan kahwin tak kahwin ni ialah dari segi psikologi sebenarnya. Psikologi dan memahami perasaan tu. Bagi orang yang belum berkahwin, peguam yang belum berkahwin, dia mungkin kata hak penjagaan anak berusia bawah 7 tahun pada mak. Bapa tak ada hak. Tapi sebagai seorang bapa, kita tahulah mungkin apa yang lebih berlaku dalam rumah tangga kan. Ataupun situasi dia mungkin bapa yang dah tahun tak jumpa anak. Mungkin peguam tu seorang perempuan, dia kata anak ni hak bapa seorang yang panas baran, suka pukul anak. Sedangkan sebagai seorang bapa kita faham. Pukul tu kita faham pukul macam mana. Bukan kita dera pun. Dan marah anak pun kita tahu marah tu macam mana. Bukan kita marah tu sebab kita teking, kita pukul sampai patah. Tapi orang yang tak kahwin dia kata isteri tuan cakap, tuan pukul dia, marah dia, tengking dia. Anak ni mentally tortured contohnya lah. Tapi kalau kita dah kahwin, kita tahulah marah anak ni. Semua orang marah anak. Kan? Semua orang pukul anak. Tapi bukan pukul yang mendera dia, mencederakan dia lah. Dan itu yang membezakan kahwin tak kahwin itu je. Dari segi hukum syarak dengan undang-undang, dia tak ada beza. Jadi dari segi memahami macam mana cara hidup rumah tangga tu lah itu beza lah. Ada soalan daripada Nur Aisyah Khairuddin. Ironinya duduk bersama dalam satu rumah dalam tempoh yang lama menjadi punca cerai. Sedangkan hakikatnya perkahwinan itu tujuannya memang untuk hidup bersama selamanya. Betul. Ironi lah. Maknanya sebab selama ni asyik keluar, sibuk. Tiba-tiba duduk lama jadi punca cerai. Sedangkan perkahwinan ni memang untuk hidup bersama kan. Ada komen? Betul. Yalah. Hidup bersama betul. Untuk hidup bersama. Tapi untuk hidup lama dalam satu rumah tu yang
Jadi agak masalah sikit. Tertarik juga Faizal punya kata-kata tu. Hidup bersama memang betul bersama, tapi untuk lama tu dia subjektif Hidup dalam satu rumah tu dia agak, yelah dengan zaman sekarang kan banyak macam-macam handphone ke kat tangan, macam-macam boleh tengok, macam-macam boleh orang boleh kita boleh contact. Dia agak berbeza lah dulu kalau duduk serumah pagi sampai petang pun tak ada benda lain dah. Kita anak, isteri, TV pun TV1, TV2, TV3 dululah. Kan? Kita tak ada YouTube, kita tak ada. So mungkin keadaan dia agak berbeza. Ini mungkin lah. Sekarang ni duduk rumah, isteri suami duduk rumah, isteri dengan handphone, isteri suami dengan handphone. So situasi tu berbeza. Ya betul. Realitinya dah berbeza sekarang. Sambil kita berbual pun mungkin kita sedang berbual dengan orang lain. Kan? Telefon kita kan, menggunakan telefon kita. Begitu juga dengan anak. Sekarang ni main game pun sambil tu berbual juga. Jadi dia ada hubungan sosial yang lain sambil bermain permainan video kan. Betul. Jadi memanglah dunia tu berubah dan cabaran tu akan berbeza setiap tahun, setiap masa, dan kita yang kena alert lah. Kita kena alert. Dan satu perkara juga saya nak share kepada semua sebelum kita berakhir. Ini adalah apa yang dilaporkan pada akhir tahun lepas, November 30, dalam bernama Astro Awani yang melaporkan ni. Bilangan rakyat Malaysia berkahwin menurun. Jumlah bercerai meningkat tahun lepas. Ceritanya tentang tahun lepas lah. Menurut ni statistik perkahwinan dan perceraian Malaysia 2020. Bilangan yang berkahwin menurun 1.2% berbanding sebelumnya. Dan kemudian kadar perceraian meningkat. Jumlah perceraian meningkat 12% kepada 56,975 pada 2019 berbanding tahun 2018. Ini satu fakta yang sebenarnya akan membawa kita kepada tajuk yang mungkin satu hari nanti kita cuba bincangkan, iaitu dia melibatkan tajuk poligami. Tuan Faizal agak terkenal dengan tajuk-tajuk poligami ni. yang mungkin kita boleh bincangkan nanti. Panas. Sebab berkahwin kurang, bercerai pula ramai. Jadi dekat situ dia tak seimbang lah dari segi tu. Dan bagi mereka yang meminati poligami akan mengatakan disebabkan lebih ramai wanita yang keseorangan, jadi dia mencari orang kata mencukupkan kota. Alasan biasa tu. Itu kata-kata orang-orang yang mungkin ialah dia mengambil pendirian untuk berpoligami, mana bukan mengatakan poligami itu tidak baik. Itu bergantung kepada bagaimana kita melihat situasi itulah. Yalah. Ada satu soalan lagi sebelum kita nak habis. Sepatutnya dah nak habis dah ni, tapi kita layan sekarang soalan lagi. Adakah apa-apa tindakan dikenakan oleh pihak yang berkenaan pada individu yang kerap bercerai tapi ingin berkahwin lagi sebelum mereka berkahwin? Okey, faham? Dapat maksud soalan tu? Rujuk ke apa? Berkahwin lagi tu maksudnya dah habis edah, kahwin lagi sekali ke? Ataupun macam mana? Ataupun cerai kahwin lain, cerai kahwin dengan orang lain? Cerai kahwin. Saya faham macam tu soalan dia. Kalau Abdullah boleh jawab, tolong jawab kat situ. Tapi yang saya faham maknanya dia dah kahwin lepas tu dia cerai. Kahwin cerai. Dia dah jadi macam satu kebiasaan bagi dia. Mungkin dia dah berkahwin 9 kali, 10 kali dah. Asyik cerai. Jadi bila dia nak kahwin baru tu, adakah apa-apa tindakan dikenakan kepada orang ni? Yang ni yang ketiga Abdullah Tejo kata kalau yang ketiga. Okey, betul. Maksudnya soalan ni macam tu lah. Okey, dia nikah dan cerai ni selagi mana kita ikut hukum syarak dengan rukun syarat sah apa semua lengkap. Bagaimana kita kahwin, kita bercerai pun ikut hukum syarak, dia adalah satu benda yang sah dan halal. Cuma dia dibenci oleh Allah lah, cerai ni. Tapi dalam undang-undang pentadbiran, takat ni tak ada lagi lah apa-apa tindakan dikenakan. Cuma
dari segi tanggungjawab, kalau kata dia kahwin 9 orang, 10 orang sekalipun, kahwin cerai, kalau ada anak, dia tetap kena bertanggungjawab pada anak yang hasil daripada perkahwinan dia yang sebelum-sebelum tu. Maknanya kalau ada anak, dia kena tanggung lah. Mahkamah akan perintahkan nafkah dan dibayar dan sebagainya. Dari segi tu sih, dari segi pemantauan, dari segi undang-undang, setahu saya lah, kalau saya salah, tolong betulkan lah. Setakat ni tak ada lagi. Setakat ni tak ada lagi lah, selagi dia ikut, dia ikut prosedur yang betul. Maknanya cukup, dari segi hukum pun tak salah. Jadi tak adalah, maknanya pendek kata jawapan pada soalan tadi, tak ada apa-apa tindakan dikenakan lah. Okey, baik Tuan Faizal, kita sudah pun berada di penghujung kita punya pertemuan pada hari ini. Apakah pesanan terakhir lah, pesanan terakhir selaku seorang peguam syar'i kepada pasangan rumah tangga ketika kita menghadapi PKP hari ini? Okey, dari segi kaunseling dan psikologinya kena banyak bersabar lah, itu yang pertama. Yang kedua, guna kesempatan PKP untuk ke arah kebaikan dan bukan ke arah yang lebih buruk lah pada rumah tangga kita. Dan dari segi undang-undangnya, apa saja kita buat, sama ada nak bercerai ke, nak lafaz ke, nak kahwin lain ke, pastikan semuanya mengikut lunas hukum syarak dan undang-undang. Ada dua benda tu. Hukum syarak pun kena patuh, undang-undang pun kena patuh. Kalau bercerai, cepat-cepat buat pengesahan cerai. Kalau nak rujuk, buat cepat-cepat pengesahan rujuk. Jangan tunggu lama lah. Sampai 2 kali, 3 kali bercerai masa PKP ni kan. Tak daftar-daftar lagi. Buat secepat mungkin supaya tak timbul kekeliruan ataupun apa-apa yang bertindih selepas ni. Itu saja. Baik, terima kasih Tuan Faizal, sahabat saya, berkongsi. Mungkin ada masa lagi kita berkongsi cerita hal poligami pula ke, hal-hal yang lain berkenaan dengan syariat. Okay, terima kasih banyak. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang bersama dengan dalam program Sembang Petang ni. Dan program ni insyaAllah saya akan teruskan lagi dengan tajuk-tajuk yang pelbagai. Boleh juga kepada yang menonton ni nak berikan cadangan, sila PM saja pada saya. Dan minggu depan saya akan buat satu program bual bahasa balik dengan seorang tetamu daripada China, daripada Yunnan, daripada tempat asal usul Teh Pu'er. Teh Pu'er ni di Yunnan, di sebelah selatan, dan dia akan bercakap dalam bahasa Melayu dengan kita dan malah dia akan bersajak. Jadi video kita hari ini insyaAllah saya akan muat naik dalam YouTube Suhailah dan di situ boleh ditonton kembalilah. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang belum tengok YouTube saya, sila subscribe dan tekan butang loceng ya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.